Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan hari ini kita memilih sudah pastinya satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah kertas putih kesihatan diluluskan. Ini sudah tentu merupakan satu berita yang pastinya menggembirakan Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana seperti mana yang kita semua sudah maklum, kertas putih kesihatan yang dibentangkan di Parlimen telah pun diluluskan. Dan sudah pastilah sebagai rakyat Malaysia kita mengharapkan sesuatu yang menarik. Mungkin kita dapat akan menikmati satu wajah baru sebenarnya bila kita bercakap tentang sistem kesihatan yang lebih berkualiti, mampan dan berdaya tahan. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Maznah Dahlui, iaitu Ketua Jabatan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi dan merupakan pakar perubatan kesihatan awam di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Terima kasih, saya sihat Alhamdulillah. Sihat ya? Ya. Ini pertama kali Prof ya bersama saya di program Ruang Bicara. Ya, Datuk. saya berasa bangga dapat bersama dengan Datuk. Alhamdulillah, saya juga bangga sebenarnya dapat bertemu dengan Profesor Dr. Maznah. Baik, seperti yang selalu kita amalkanlah kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian ialah di 03-2604-0149. Baiklah, mungkin permulaan inilah pandangan Profesor Dr. Maznah sendirilah bila kita bercakap tentang kertas putih kesihatan yang telah pun diluluskan di Parlimen. Apakah doktor juga sebagai seorang pakar perubatan melihat bahawa akan wujud satu wajah baru sebenarnya bila kita bercakap tentang sistem perubatan di negara kita ini, ataupun mungkin Prof juga ada pandangan yang tersendiri berkaitan dengan kertas putih kesihatan ini? Silakan Prof. Terima kasih Datuk. Saya rasa ini adalah soalan yang sangat baik, bersesuaian dengan kelulusan Parlimen berkenaan dengan kertas putih kesihatan ini. Sebenarnya kertas putih kesihatan ini adalah berkenaan dengan transformasi yang hendak dilakukan kepada sistem kesihatan di negara kita ni. Betul. Bertujuan untuk meningkatkan tahap kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat. Topik perbincangan berkenaan dengan reformasi ataupun transformasi of the healthcare system ni sebenarnya telah lama dibicarakan. Mungkin agak dua dekad. Kebetulan semasa tu memang banyak negara-negara yang sedang melakukan transformation of their punya healthcare system, dan kita pun sedang menjenguk-jenguk lah. Dan memang kita rasakan bahawa pada satu masa nanti memang kita sangat memerlukan transformasi ini. Kerana sebagaimana yang Datuk sedia maklum, kita mendapat banyak pujian berkenaan dengan sistem kesihatan kita yang ada. Okey, tetapi itu adalah sebelum pandemik, di mana kita tidak dicabar dari segi sistem kesihatan kita. Kita merasakan bahawa indikator-indikator yang dikehendaki oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi menunjukkan sesebuah sistem kesihatan itu baik, kita sebenarnya dapat capai. Juga kita boleh bangga bahawa kita adalah salah satu negara membangun yang berjaya mencapai universal health coverage ataupun liputan kesihatan sejagat. Tetapi walau bagaimanapun, dengan perubahan masa berlaku perubahan demografi di negara kita, seperti juga negara-negara lain, di mana disebabkan indikator awal jangka hayat yang semakin baik, kita mempunyai populasi menua yang meningkat.
walaupun tidak setinggi negara-negara yang telah membangun, tetapi peningkatan ini agak membimbangkanlah jika kita tidak memsiapsiagakan diri kita. Dan juga bebanan penyakit yang nampaknya semakin meningkat walaupun berbagai aktiviti kesihatan awam telah diadakan, promosi health education, tetapi nampak gayanya peningkatan dari segi bebanan penyakit tidak berjangkit ni NCD tidak menurun, sebaliknya meningkat. Dan ini mungkin disebabkan dengan modernisasi di mana berlaku manusia secara keseluruhannya dia adopt tingkah laku yang tidak sihat, dan juga disebabkan perubahan persekitaran dengan climate change and whatnot. Jadi dan juga jangan lupa penyakit berjangkit. Di negara kita ni kita considered as double disease burden berkaitan dengan penyakit berjangkit. Kita tengah struggle untuk mengatasi malaria dan juga denggi, tetapi dan juga tuberculosis. Tetapi ditambah pula dengan penyakit berjangkit yang baru seperti pandemik COVID-19 baru-baru ini. Jadi jika kita tidak mentransformasikan healthcare system kita, kita rasa sistem kesihatan kita yang ada sekarang tidak mampu untuk sustain, ya, untuk terus meningkatkan kesihatan penduduk. Okey, sebelum kita lebih detail berkaitan dengan kertas putih kesihatan yang telah pun diluluskan di Parlimen itu, saya tertarik hati apa sebenarnya bila Prof menyebut tentang bagaimana kita menghadapi COVID-19 itu sendiri. Bagaimana Prof menilai sebenarnya apakah wabak COVID-19 itu sebenarnya telah mengajar kita untuk melakukan satu pendekatan yang mungkin lebih berbeza bila kita bercakap tentang sistem kesihatan di negara kita ketika ini? Kalau Datuk ingat, kita ada hampir 3 wave, ya. Wave yang pertama pandemik itu kita berjaya mengatasinya kerana kita ada cukup reserve dari segi fasiliti kesihatan, dari segi tenaga kerja, healthcare workers, dan dari segi keuangan juga untuk membeli ubat-ubatan. Tetapi bila masuk wave kedua, kita sudah mula merasa keperitannya, okey, di mana kita lihat bahawa kita tidak mempunyai fasiliti yang mencukupi, kita tidak mempunyai healthcare workers yang cukup dan yang kompeten untuk menghadapi pandemik, dan juga kita kekurangan sumber untuk mendapatkan peralatan dan juga ubat-ubatan. So that's where kita sedar bahawa something needs to be done. Kita tak boleh complacent dengan apa yang kita ada. Pada masa yang sama juga kita tahu bahawa kita perlu mempertingkatkan kerjasama antara agensi yang terlibat dengan kesihatan. So that was when we realised that sebenarnya masih ada pemisahan antara swasta dan juga sektor awam, okay? dan juga kurangnya kerjasama multi agensi yang melibatkan NGO, dan begitu juga dengan community participation. Masa itu kita sedar, dan juga kita sedar bahawa this is the time that actually kita memang perlu transformkan kita punya primary healthcare system, di mana bukan saja kita perlu meningkatkan fasiliti dan juga kemudahan untuk memberikan perkhidmatan di primary care, tetapi juga di hospital. So masa itu kita sedarlah that there are much more things that needs to be done. Yeah. Okey, 15 tahun sebenarnya masa yang ditargetkan untuk memenuhi segala apa yang dicadangkan dalam kertas putih kesihatan itu. Tetapi apakah Prof juga secara peribadi merasakan bahawa 15 tahun itu apakah mencukupi, dan apa yang diperlukan sebenarnya dalam masa 15 tahun itu kalau kita ingin melihat bahawa sistem kesihatan negara kita ini akan mencapai ke tahap seperti apa yang dicadangkan dalam kertas putih kesihatan itu? Saya sebenarnya secara peribadi sangat menyukai mekanisme yang diletakkan untuk mencapai reformasi ini. Kalau dilihat
ada 4 tonggak yang nak diketengahkan. Betul. Dan setiap tonggak itu ada strategi-strateginya. Dan jangka masa 15 tahun tu dibagikan kepada 3 fasa. Walaupun kita bukannya bermaksud menyelesaikan satu tonggak ataupun mencapai reformasi satu tonggak dan baru kita berpindah kepada tonggak yang lain. Tetapi setiap tonggak ni reformasinya boleh berjalan serentak tetapi berperingkat. Kerana kalau Datuk setuju dengan saya bahawa sebenarnya masyarakat kita sangat selesa dengan pembiayaan sistem kesihatan sekarang, di mana walaupun kita tidak mempunyai wang, dengan membayar RM1 saja kita sudah boleh mendapat perkhidmatan kesihatan. Dan saya rasa distribution of the healthcare facilities di Malaysia ini sangat bagus. I think not more than 5 km tidak terdapat fasiliti kesihatan awam. Dan juga dari segi perkhidmatan yang diberi itu sangat komprehensif. Ya, daripada perkhidmatan ibu mengandung, antenatal, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, jadi komprehensif daripada segi dental, daripada segi penyakit-penyakit yang biasanya lah tu. So bila you nak transform ni, dan bila kita nak transform ni maknanya kita tak boleh transform satu saja. Kita kena transform ke keempat-empat tu. Tonggak-tonggak yang telah disediakan berkenaan dengan penyampaian khidmat kesihatan, berkenaan dengan promosi kesihatan, berkenaan dengan pembiayaan sistem kesihatan, dan berkenaan dengan yang akhir sekali penstrukturan Kementerian Kesihatan Malaysia. Because kita tahu bahawa di Malaysia, I think maybe one of the ministry in the world lah yang memegang 3 peranan. Ya, peranan sebagai pembekal perkhidmatan kesihatan, peranan sebagai pembiaya perkhidmatan kesihatan, dan juga peranan yang sepatutnya memang perlu dimainkan oleh mana-mana Kementerian Kesihatan lah, iaitu memantau, memastikan kualiti, memastikan setiap rakyat itu mendapat akses. Jadi peranan yang ketiga ni sangat penting. Ini yang juga diutarakan di dalam reformasi ini. Saya juga pernah sebelum kertas putih ini dibentangkan di Parlimen, saya sempat juga berwawancara bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dan beliau sendiri mengatakan bahawa dalam usaha untuk memenuhi ataupun melakukan satu reformasi yang betul-betul berkesan, sebenarnya Kementerian Kesihatan memerlukan satu bajet yang cukup besar sebenarnya. Dan itulah sebenarnya kadang-kadang yang menjadi masalah ataupun sekatan ke arah pelaksanaan program-program transformasi yang ingin dilakukan dalam sektor kesihatan. Jadi pandangan Prof secara peribadi, your own personal observation, apakah kerajaan perlu melihat soal bajet ini secara serius kalau mau melihat bahawa sistem mentransformasikan sistem kesihatan itu boleh dijadikan sebagai satu realiti sebenarnya? Sudah pasti, Datuk. Salah satu saya rasa inisiatif atau effort yang pertama yang perlu dilakukan supaya transformasi of the healthcare system ini berjaya adalah kerajaan memperuntukkan lebih bajet lah untuk sistem kesihatan daripada kebiasaannya 2.5% yang dibelanjakan untuk kesihatan daripada GDP. Mungkin secara peningkatan boleh meningkatkan sehingga double ataupun lebih daripada double lah mengikut kemampuan. Tinggal lagi, saya rasa bila kita bercakap berkenaan dengan pembiayaan sistem kesihatan ni, kita juga harus melihat kepada strategic purchasing ataupun pembelian secara strategik, di mana ianya akan merangkumi perkhidmatan yang diberi, bagaimana kita hendak memberi insentif kepada pembekal supaya mereka akan terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti, dari segi memastikan bahawa setiap penduduk di dalam negara kita ini, especially rakyat kita, boleh akses, boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan apabila mereka memerlukan. Dan juga kita perlu memastikan bahawa apabila mereka mendapatkan perkhidmatan kesihatannya, mereka tidak akan dibebani dengan finance. Macam saya pernah selalu beritahu kepada pelajar-pelajar saya bahawa imagine walaupun those from middle 40 mempunyai wang simpanan, tetapi jika mereka
terkena penyakit kanser for example. Walaupun masih boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan tu daripada hospital-hospital kerajaan, tetapi what about other expenses? So they can be mereka boleh bertukar level daripada middle 40 ke B40, dan apa pula kalau mereka tu memang daripada B40, itu akan menjadi catastrophic health expenditure di mana mereka boleh menjadi miskin. Dan kalau yang miskin tu boleh menjadi fakir. Betul. Okay. Okey, selain daripada empat tonggak yang diketengahkan di dalam Kertas Putih Kesihatan ini, sesuatu yang ingin dicapai. Saya juga tertarik hati sebenarnya Prof dalam pembentangan Kertas Putih Kesihatan ini, mereka juga meletakkan aspirasi, 5 aspirasi yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan aspirasi yang pertama adalah bagi mewujudkan negara yang sihat, ia memberi tumpuan kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif bagi memastikan rakyat kekal sihat dan sejahtera. Apa yang Prof boleh fahamkan daripada aspirasi yang pertama ini? Ini berkenaan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat. Kita tahu bahawa penyakit-penyakit kronik ataupun non-communicable diseases ni seperti darah tinggi, obesity, penyakit kencing manis, diabetes mellitus dan high kolesterol yang boleh membawa kepada stroke, dan juga beberapa penyakit lain yang sebenarnya adalah penyakit yang boleh dielakkan. Okey, dan jika dikesan, maknanya tidak dapat dielakkan, tetap berlaku. Jika dikesan pada peringkat awal, ianya boleh dikawal supaya komplikasi-komplikasi tidak mendatang, kerana rawatan penyakit itu sendiri dan ditambah pula dengan komplikasinya bukan saja menyebabkan penggunaan sistem kesihatan dan juga pembiayaan kesihatan yang tinggi, tetapi boleh mengurangkan produktiviti individu, di mana keluarga itu akan hilang dia punya pendapatan, dan secara keseluruhannya negara kita akan kurang income. Aspirasi yang kedua ialah mewujudkan sistem kesihatan yang dihargai dan dibanggakan semua melalui penyediaan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dengan itu rakyat merasa keempunyaan terhadapnya. Apa yang kita boleh fahamkan? Sebenarnya di sini bila kita cakap pasal kesihatan ni, especially kesihatan individu dan keluarga, ini sepatutnya adalah tanggungjawab individu. Okey, kita tak boleh mengharapkan orang lain ataupun kerajaan menentukan kesihatan kita. Kita sendiri yang perlu ambil inisiatif untuk memperbaiki kesihatan kita, sama ada melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mencegah kita daripada mendapat penyakit. Contohnya tidak isap rokok, contohnya melakukan aktiviti fizikal, ataupun mengambil makanan yang sihat, kurang gula, okay, kurang lemak. Jadi kan benda-benda semua boleh dielakkan. Jadi kenapa tak elakkan? Because bila you sudah sakit, then is quite irreversible. Yang boleh kita buat adalah mencegah komplikasi yang berikutnya. Jadi you sendiri yang kena jaga diri you. You kena jaga keluarga you agar mereka sihat. Dan kita patut bersyukurlah sistem kesihatan kita yang ada sekarang ni sangat membantu untuk menggalakkan kita dan untuk memudahkan kita, facilitate kita untuk memperbaiki ataupun menjaga kesihatan kita. Okey, semakin menarik sebenarnya Prof perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Prof pun boleh minum dulu, membasahi tekak. Banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang bersama kami di ruang bicara ini, kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulangi lagi, kita peruntukkan 2 talian kepada anda, 032604 0155, dan satu lagi talian ialah 032604 0149. Kita lihat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan keadaan cuaca sebenarnya mencabar
Itu sesuatu yang tak dapat kita nafikan. Prof pun juga kurang sihat sebenarnya. Saya sendiri pun merasa kurang sihat, tapi insyaAllah kita akan terus sembang-sembang di ruang bicara ini. Tadi kita sentuh Prof ya, tentang aspirasi yang kedua. Yang ketiga pun bagi saya merupakan sesuatu yang menarik jugalah. Disebut bahawa aspirasi ketiga dalam Kertas Putih Kesihatan, pembentangan Kertas Putih Kesihatan ini ialah untuk memastikan bahawa sistem kesihatan yang saksama dan berpaksikan rakyat. Ini juga sesuatu yang cukup penting. Ini bermakna bahawa perkhidmatan diberi berdasarkan kepada keperluan kesihatan individu, di mana rakyat dapat menikmati perkhidmatan yang lebih berkualiti, memenuhi keperluan beban penyakit dan lebih dekat dengan komuniti. Komen sikit, Prof. Ya, kita berbalik kepada penafsiran equity, di mana mereka yang memerlukan akan mendapat apa yang diperlukan. Pada masa yang sama, apabila aktiviti-aktiviti kesihatan dilakukan, ianya juga harusnya untuk keperluan semua. Ya. Maknanya menyeluruh. Walaupun contohnya lah, bila kita adakan promosi kesihatan berkenaan dengan cara hidup sihat, so kita akan beri education berkenaan dengan cara hidup sihat secara keseluruhannya untuk semua orang. Tetapi apabila kita nak memberikan nasihat ataupun promosi berkenaan dengan cara hidup sihat kepada orang yang mengidap penyakit diabetes, jadi dia kita akan customizekan dia lah sesuai dengan tu. Lagi satu berkenaan dengan equity ni adalah kita memastikan bahawa setiap penduduk, setiap rakyat Malaysia akan mendapat perkhidmatan kesihatan yang sewajarnya, irrespective of dia punya bangsa, dia punya kaum, sama ada mereka itu orang tua, orang muda, ataupun mereka itu orang kurang upaya, ataupun people living with HIV. So maknanya tidak ada diskriminasi. Dan sama ada mereka duduk di bandar ataupun di luar bandar. Jadi kita punya sistem kesihatan even pada masa sekarang pun sangat komprehensif dan sangat telah berjaya memenuhi saranan WHO berkenaan dengan universal health coverage. Okey, sasaran yang keempat ialah pada masa yang sama KKM juga berhasrat mewujudkan sistem kesihatan yang berdaya tahan dan mampu menghadapi kerencaman cabaran kesihatan pada masa akan datang. Saya rasa yang bahagian ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak memastikan bahawa pembiayaan sistem kesihatan ni akan sustain. Because kita tahu tadi walaupun kita akan minta, walaupun kita telah minta dan insya-Allah rasanya kerajaan menyahut permintaan KKM dan juga kita semua untuk meningkatkan allocation of GDP daripada 2.5% to 5% untuk sektor awam. Tapi pada masa yang sama saya rasa banyak lagi kita perlu melihat kepada cara lain untuk kita mendapat dana ni. Okey, contohnya kalau ikutkan dalam strategic purchasing ni, kita menyatakan bahawa perlu ada pembentukan dana yang khusus untuk kesihatan. Dan dana ini sebenarnya sepatutnya bukan saja harus disumbangkan oleh kerajaan untuk cover penduduk yang miskin B40, tetapi juga kita memerlukan sumbangan dana daripada pihak-pihak lain, contohnya out of pocket. Dan sudah semestinya out of pocketnya kita hendak kecilkan sekecil-kecil yang boleh. Sekarang ni out of pocket kita ada untuk pembiayaan kesihatan adalah sebanyak lebih kurang 35%, dan kita patut kecilkannya lagi. Kalau negara Thailand boleh mengecilkannya sampai 15%, why not us? In fact, negara Indonesia telah berjaya mengurangkan dia punya out of pocket ni daripada 60% to 30% dengan implementasi insurans kesihatan, kita panggil social health insurance. So saya rasa walaupun tidak dinyatakan secara terang berkenaan dengan keperluan social health insurance di dalam kertas kerja ni, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita elakkan. Jadi saya tahu daripada dulu lagi kita sudah membicarakan bila kita nak mentransformkan healthcare system ni, kita sebenarnya tidak dapat mengelak untuk menambah dana ataupun mencari dana melalui health insurance.
ataupun in this case social health insurance. Dan banyak politician yang takut untuk menyatakan ni, seolah-olah ini akan menjadi tidak popular. Tapi lihat di negara sekeliling kita, rata-rata most of the countries melainkan Brunei, melainkan negara-negara yang kaya, yang sangat kaya, yang boleh menampung keperluan kesihatan rakyat mereka menggunakan cukai. Tetapi saya rasa di Malaysia ini kita mungkin tidak lagi upaya untuk mengharapkan pembiayaan kesihatan daripada cukai. Okey, aspirasi yang terakhir yang ingin dicapai melalui pembentangan kertas putih kesihatan ini ialah menyediakan ekosistem kesihatan yang terbuka dan inovatif, dan ia tidak kurang penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang tepat, efisien dan berkesan. Apakah ini boleh dicapai sebenarnya? InsyaAllah boleh dicapai jika kita mempertingkatkan lagi kita punya kolaborasi multisektoral antara private dengan sektor awam seperti yang saya cakap tadi dengan NGO, dan in fact within the kerajaan itself antara ministry, because sebenarnya penjagaan kesihatan ni tidak harus dipikul oleh Kementerian Kesihatan saja. Banyak lagi kementerian-kementerian lain yang boleh memainkan peranan, dan saya rasa memang mereka telah memainkan peranan. Tinggal lagi this is something yang mungkin bukan fokus utama untuk kementerian mereka. So saya rasa dalam kertas putih ini ada dinyatakan bahawa akan diadakan satu jawatankuasa untuk merentas semua kementerian, dan akan diadakan indikator ataupun KPI yang akan dimasukkan di dalam kementerian-kementerian tersebut. Sebenarnya kalau kita nak memastikan kesihatan kita terjamin, kita bukan saja melihat kepada perkhidmatan kesihatan, kita perlu melihat kepada other factors, social determinants of health. Maknanya kita perlu meningkatkan tahap pendidikan rakyat kita, okey, secara langsungnya meningkatkan health literacy, di mana mereka tahu bahawa mereka sakit, dan jika mereka sakit mereka perlu mendapatkan rawatan, di mana pemakanan itu sangat penting. Dalam SDG zero hunger, okay, kalau kita mendapat pemakanan yang sihat, insya-Allah kita pun boleh jadi sihat. Dan dari segi kebersihan air, kebersihan alam sekitar, mengelakkan pollution, jadi semuanya berkait rapat dengan kesihatan kita. Untuk mencapai memenuhi aspirasi yang kita bincangkan ini, dan juga untuk memenuhi 4 tonggak yang diletakkan, ianya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Macam Prof sebut di awal tadilah, bila kita bercakap tentang sistem kesihatan di negara kita ini, memang ada timbul pelbagai masalah dari masa ke semasa. Kita juga bercakap tentang keadaan hospital ataupun klinik yang dikatakan begitu usang sebenarnya, dan servis yang kadang-kadang banyak masalah kerana terlalu ramai yang menunggu untuk mendapat rawatan dan sebagainya. Jadi apakah masalah ini akan berterusan, dan bagaimana sebenarnya Kementerian Kesihatan perlu melihat supaya segala tonggak dan juga aspirasi yang diletakkan dalam kertas putih kesihatan ini dapat disempurnakan sebenarnya? Ya, saya rasa inisiatif ni sebenarnya sudah pun dimulakan. Contohnya daripada ada banyak perkhidmatan kesihatan yang boleh dipindahkan daripada hospital kepada fasiliti kesihatan, yang di mana pada masa mereka ingin mereformasikan primary healthcare, ini pun sedikit sebanyak akan mengurangkan kesesakan di hospital, mengurangkan waiting time untuk operasi, for example, supaya sumber-sumber di hospital tu dapat difokuskan untuk rawatan sekunder dan bukan rawatan primer yang sepatutnya diadakan di primary healthcare. Dan primary healthcare ni sebenarnya kita tahu bahawa kalau ikutkan bebanan the workload of outpatient, okey, walaupun fasiliti primary healthcare dari sektor private ni almost 60%, sedangkan fasiliti daripada Kementerian Kesihatan ataupun kementerian yang lain yang berkaitan yang mengadakan khidmat primary care ni 20% ataupun 28%, tetapi workloadnya terbalik. Jadi di sini saya rasa ada dinyatakan di dalam ni,
cuma lagi ia tidak memperincikannya berkenaan dengan incorporation of the general practitioners kan, untuk sama-sama mereformasikan primary healthcare ni, sama-sama memikul beban. They are already doing that. Why not incorporate them together and then collaborate with them, and then kita boleh memastikan bahawa, because primary healthcare ni adalah tempat pertama yang pesakit akan pergi, dan mereka tu ada rawatan yang mereka boleh berikan, kebanyakannya boleh berikan rawatan di situ. For example, chronic diseases, okey, kalau mereka menjalankan peranan mereka dengan sebagainya sepatutnya, tak perlu pun masuk hospital. Dan untuk reformasi hospital pula dinyatakan bahawa perlu kerjasama antara private hospital dengan public hospital, termasuk hospital pengajar universiti, kerana mungkin Datuk pun tahu bahawa terdapat hampir 10 buah hospital pengajar universiti, tetapi governance-nya adalah di bawah Ministry of Higher Education. Jadi kadang-kadang ada sedikit keliruan kepada rakyat di mana mereka mengharapkan ataupun expect that hospital pengajar ni akan berikan khidmat secara menyeluruh seperti hospital KKM. Tetapi nama pun hospital pengajar, maknanya kami kena fokus kepada pengajaran, dan sudah pasti kami tidak mahu lari pun daripada untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat. So kalau sharing of resources, for example, dan development of niche area, contohnya mungkin satu hospital mempunyai expertise, mempunyai kemudahan, equipment yang high tech untuk merawat sesuatu penyakit. Jadi mungkin itu dia boleh buat sebagai satu referral. Begitu juga satu lagi hospital mungkin ada kepakaran dari segi lain. Jadi saya rasa it's time for us to identify niche for the respective hospitals, and then jadi the resources tu orang kata tak ada redundant lah. Okey, kita ingin betul serang dalam isu ini sebenarnya, Prof. Saya nak menyentuh tentang beberapa isu yang dibangkitkan bila kita bercakap tentang Kertas Putih Kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan itu sendiri. Yang pertamanya dibangkitkan tentang isu kekurangan kaki tangan. Baru-baru ini pun kecoh lah tentang doktor-doktor yang tidak disahkan dalam jawatan tetap, begitu juga dengan jururawat dan sebagainya. Dan tadi pun perkara kedua yang Profesor bangkitkan ialah tentang equipment dan juga facilities yang dikatakan sudah pun outdated sebenarnya. Jadi apakah ini akan menjadi penghalang ataupun akan menjadi masalah sebenarnya dalam memberikan satu wajah baru kepada sistem kesihatan di negara kita ini bila kita bercakap tentang melaksanakan apa yang tercatat dalam Kertas Putih Kesihatan? Masalah tu memang sudah ada, dan pelbagai kaedah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, dan nampaknya memang bukan mudah. Tetapi diharapkan dengan mereformasikan sistem kesihatan di mana tonggak 4, for example, diadakan dahulu, di mana pensuturan semula Kementerian Kesihatan supaya pembekalan ataupun mereka pembekal untuk kesihatan ni diberi autonomi. Jadi untuk mereka menguruskan hospital mereka sendiri, untuk mereka menjana pendapatan, untuk mereka memperbaiki kualiti, di mana mereka dibenarkan untuk bersaing secara sihat. So diharapkan dan juga dengan bantuan ataupun tambahan allocation of budget daripada ministry yang kita harapkan itu boleh membantu untuk equipkan semua ini, termasuk juga digital health. Because digital health is something yang memang kita perlu pertingkatkan supaya kita boleh mengurangkan juga kehadiran pesakit di fasiliti kesihatan dengan telehealth, for example, telemedicine. Dan mungkin kalau ada hikmat
di mana you bring hospital to your home. For example, kalau setakat untuk mendapat drip ataupun daripada perlu pergi ke hospital, we can call a healthcare worker to come to the house to pasang drip. Contohnya orang stroke, daripada perlu pergi ke hospital di mana mereka juga perlu mengeluarkan out of pocket untuk tambang, ataupun mungkin pengiringnya perlu mengambil cuti kerja, jadi tidak bergaji. Kalau kita boleh dapat healthcare worker yang boleh datang ke rumah melakukan fisioterapi dan sebagainya, rawatan-rawatan ringkas di rumah, tak perlu mereka pergi ke hospital. Jadi in a way kita boleh kurangkan the crowd dekat fasiliti kesihatan dan juga hospital. Satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pandangan secara jujur daripada Profesor Dr. Maznah. Ada juga yang menyuruh saya bertanya soalan ini sebenarnya. Mereka mengatakan bahawa kita tahulah kenapa berlaku kesesakan di hospital-hospital kerajaan jika dibandingkan dengan swasta. Pertamanya tentunya lah tentang bayaran yang dikenakan. Jadi kalaulah kita ingin memenuhi ataupun melakukan transformasi dalam masa 15 tahun itu, apakah Prof secara peribadi from your own experience and observation merasakan bahawa mungkin perlu kerajaan juga memikirkan untuk menaikkan sedikit bayaran di hospital kerajaan itu, mungkinlah tidak setinggi apa yang dikenakan oleh hospital swasta, tetapi apakah itu juga mungkin akan memberikan satu faktor yang lebih confident sebenarnya kepada hospital kerajaan untuk memberikan servis yang jauh lebih baik? Kita berbalik kepada tongkat nombor 3 berkenaan dengan pembiayaan kesihatan. Jika kita ada satu mekanisme di mana setiap pembekalnya akan dibayar oleh satu badan yang mengumpulkan dana untuk khusus untuk kesihatan ni. Jadi dia akan membayar kepada tidak kira swasta ataupun sektor awam, klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. Bermakna jika Datuk masuk ke hospital swasta ataupun Datuk nak masuk kepada hospital kerajaan, Datuk tetap akan rawatan Datuk tu akan dibayar oleh badan yang mengumpul dana khusus untuk kesihatan ni. But of course jika Datuk berpendapatan, maknanya bekerja dan mempunyai majikan, Datuk perlu membayar premium ke atas insurans for example, ataupun orang-orang yang tidak mampu untuk membayar premiumnya, di mana mereka mungkin dalam golongan mungkin bottom 20, kerajaan akan membantu untuk membayar. So that means everybody will get a fair share. You know, and then not only the providers of the healthcare services would need to compare to make sure that people come to them. Okay, kita sendiri pun mana-mana kita boleh pergi. So in a way kita akan merancakkan lagi pertandingan untuk meningkatkan kualiti. Okey, kita akan berehat Prof buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi saya percaya InsyaAllah akan ada lagi masa untuk saya lontarkan beberapa lagi persoalan bersama dengan tetamu yang berada di studio, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Maznah Dahlui, iaitu Ketua Jabatan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi, dan beliau juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam di Pusat Perubatan Universiti Melaya. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan relevan, iaitu Kertas Putih Kesihatan diluluskan. Kita jumpa selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kertas Putih Kesihatan diluluskan masih lagi merupakan topik yang sedang kita bincangkan di ruang bicara hari ini. Baik, apa lagi yang perlu dilihat secara serius sebenarnya Prof dalam usaha untuk, ialah kita bercakap tentang transformasi, tetapi untuk menjayakan transformasi itu ada lagi banyak perkara yang perlu dilihat, terutamanya kalau ada kelompongan-kelompongan yang perlu diperbetulkan sebenarnya. Tadi pun kita sembang-sembang tentang social health insurance sebagai satu contoh yang baik. Apa yang Prof maksudkan sebenarnya, Prof? Social health insurance ni adalah satu insurans kesihatan yang diadakan oleh kerajaan. Okay. It's not individual health insurance. Individual health insurance kita panggil sebagai private health insurance. Bagi yang mampu,
memang juga digalakkanlah, kerana bila kita ada insurans ni, kita tak tahu bila kita sakit dan kita tak tahu berapa banyak wang yang diperlukan untuk membiayai penyakit tersebut. So bila dia ada ni sebagai satu safety net untuk kita lah. Dan apabila kita bercakap pasal social insurance ni, di mana ditubuhkan satu tabung ataupun dana dikumpulkan daripada semua orang, sama ada mereka membayar daripada out of pocket, sama ada mereka di premium untuk polisi insurans tersebut dibayar oleh majikan ataupun oleh kerajaan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi bila ada dana ni akan digunakan untuk membayar kepada pembekal-pembekal perkhidmatan kesihatan yang bagaimana saya cakap tadi, it can be private, it can be public. Selain daripada itu, dengan pembayaran kepada pembekal-pembekal ni, ditambah dengan insentif yang mungkin diberikan oleh kerajaan. Contohnya kerajaan kata, okay, if you can take care of this community, and then kalau incidence penyakit ataupun prevalence penyakit itu berkurang, kita akan bantu you untuk expand you punya hospital. Contohnya, kita akan bantu you untuk membeli peralatan yang besar untuk you. Jadi kan, macam saya cakap tadilah, persaingan yang sangat baik. Pada masa yang sama, kita memastikan bahawa setiap rakyat akan dapat akses kepada kualiti healthcare ni. Maknanya kalau dulu mungkin B40 tidak mampu, tidak berupaya untuk get access to private hospital, sekarang mereka boleh kerana pembayarannya tetap sama. Dan juga mereka sendiri pun, jika mereka memerlukan perkhidmatan kesihatan, mereka tidak akan dibebani dengan masalah keuangan. Kita cakap satu lagi perkara kurang daripada apa yang disebut oleh Prof. Kerjasama di antara ialah hospital kerajaan dengan private practitioner ataupun private hospital sendirilah. Kita lihat bagaimana kerjasama ini diwujudkan semasa kita mengalami COVID-19. Hari itu pandemik COVID-19. Tetapi ialah selepas pandemik COVID, seolah-olah masing-masing membawa haluan dan cara masing-masing. Jadi apakah Prof melihat bahawa kerjasama ini sebenarnya cukup penting dalam usaha untuk menjamin bahawa segala apa yang diletakkan dalam kertas putih kesihatan itu sebenarnya boleh memberi impak ataupun kesan yang cukup baik? Sudah pasti kerjasama daripada semua pihak adalah sangat diperlukan. Komitmen from every agency, sama ada swasta, sama ada kementerian-kementerian lain. Memang komitmen mereka ni sangat diharapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk mereka merealisasikan reformasi yang hendak dilakukan ini. Yes, betul. Pada masa pandemik kita boleh melihat betapa pentingnya kolaborasi antara private hospital dengan private dengan public hospitals. Sebenarnya beberapa aktiviti itu masih diteruskan, Datuk. Contohnya ada penyakit-penyakit yang tertentu yang dihantar kepada private untuk mereka merawat, kerana fasiliti private tersebut mempunyai peralatan, contohnya robotik, untuk rawatan surgery for example-nya. Jadi kan tinggal lagi, betul kata Datuk, kita perlu mempertingkatkan ini jika kita hendak memastikan bahawa reformasi ini berlaku. Apa lagi yang perlu dipertingkatkan dalam usaha untuk mencapai matlamat dalam kertas putih kesihatan ini? Apa lagi yang Prof terbayang dan ingin lihat ianya dilakukan sebenarnya? Saya sebenarnya ingin melihat community participation yang lebih. Because pada saya, walaupun berbagai aktiviti ataupun efforts yang diambil oleh kerajaan, sama ada Kementerian Kesihatan ataupun kementerian-kementerian lain yang berkaitan dengan untuk meningkatkan kesihatan rakyat, kalau rakyat itu sendiri tidak memainkan peranan mereka, itu memang agak sukar. Contoh yang paling senang untuk saya nyatakan adalah berkenaan dengan denggi, infeksi denggi. Kita lihat bahawa banyak aktiviti pencegahan yang perlu diadakan untuk memastikan bahawa penularan penyakit
bawaan vektor ini dapat dikawal, kerana denggi sudah makin meningkat, tambah sekarang musim panas. Betul. Dan denggi ni dia ada setiap 4 tahun gelombang dia akan naik. Jadi sekarang ni memang banyak jangkitan disebabkan oleh demam denggi akibat penyakit bawaan vektor seperti nyamuk Aedes. Dan apabila aktiviti kesihatan tidak dilakukan, fogging for example, ada yang menutup pintu, menutup tingkap, dan mereka tidak menjaga faktor kebersihan alam, kebersihan di sekitar rumah mereka. Adapun dalam kawasan rumah mereka sangat bersih, tetapi di luar tu tidak diambil pot, orang kata, tak ambil kira. Ini yang kita lihat fogging yang dilakukan. Sesuatu yang juga saya nak dapatkan pandangan Prof lah masa saya membaca apa yang dibentangkan dalam kertas putih ini. Ini sesuatu yang juga perlu diberi perhatian yang cukup serius. Dikatakan bahawa menjelang 2030 nanti jumlah penduduk Malaysia yang berusia 60 tahun dan ke atas ini akan meningkat daripada 11.1% kepada 15%. Ini berarti bahawa mungkin golongan ini juga sebenarnya adalah golongan yang dikatakan agak sensitif dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak dijangkakan. Jadi apa yang perlu dilihat oleh kementerian sebenarnya? Saya rasa kementerian memang sudah pun memulakan inisiatif healthy aging, di mana kita sebenarnya kalau kita nak sihat di masa tua, ini perlu dimulakan daripada muda lagi, kalau boleh daripada kanak-kanak lagi. Saya sangat khawatir berkenaan dengan ini. Walaupun di Jepun for example, the proportion of elderly people are so high, up to almost 17%, tetapi mereka menjaga kesihatan mereka daripada muda lagi. Jadi implikasi ataupun impak kesihatan mereka tu penyakit kepada kesihatan mereka tu tidak begitu ketara. Sedangkan di Malaysia ni, imagine kalau kita sudah dibebani dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit di kalangan orang-orang muda ataupun orang-orang separuh umur, ditambahkan pula dengan kita mempunyai proportion peratus orang-orang tu yang lebih tinggi, dan orang-orang tua ni walaupun mereka tidak ada penyakit-penyakit NCD, mereka mungkin ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penuaan, yang something yang kita susah nak elak, contohnya katarak, contohnya sakit sendi. Betul. Ya, jadi itu pun sebenarnya merupakan satu beban penyakit yang harus ditanggung oleh fasiliti kesihatan. Saya sebenarnya tertarik hati, terfikir tentang pembentangan kertas putih kesihatan yang telah pun diluluskan ini. Jangka masa yang ingin diambil itu ialah 15 tahun. Tetapi kalau kita lihat kepada keadaan hospital kerajaan khususnya, kalau kita mengkaji tentang fasilitis yang sedia ada, ikhlaslah Prof, apakah 15 tahun itu mencukupi sebenarnya untuk memperbetulkan ataupun memperbaiki segala kepincangan yang ada dalam masa 15 tahun ini? Mungkin tidak secara keseluruhannya, but we have to start somewhere. We have to start from small and according to stages. InsyaAllah eventually will reach. Sebenarnya kalau kita nak transform healthcare system ni, kalau kita tengok banyak negara yang transformkan healthcare system ni, mereka mengambil tidak lebih daripada 10 tahun. Kita ni agak berhati-hati dengan meletakkannya kepada 15 tahun kerana kita rasa banyak lagi jurang, banyak lagi gaps, banyak lagi perkara yang perlu kita perbetulkan before kita betul-betul transform ataupun ke arah reformasi. Tetapi reformasi ni sebenarnya is not something yang can be done overnight lah. Ya, betul. Okay, kita untuk mendapatkan kerjasama to get the buy-in from the people, from other agencies, itu pun memerlukan effort yang tinggi. And I think kertas kerja ni sebenarnya, kertas putih ni sebenarnya telah dilakukan ataupun telah dibentuk even from last year. So kebanyakan daripada stakeholders yang terlibat dengan agensi kesihatan ni, mereka telah tahu that in fact this is a good kertas putih kerana melibatkan pemegang taruh yang relevan di dalam pembentukannya. Jadi
even isu-isu di peringkat bawahan tu telah dikenal pasti dan diambil kira apabila membentuk kertas putih ni. Secara ikhlas juga Prof, apa penambah baikan kertas putih ini ialah menurut pandangan Prof secara pribadi. Di mana ada kelompongan yang mungkin perlu diperbetulkan dalam kertas putih ini sendiri. Buat masa ni nampak gayanya seperti it's not perfect. All the points that are needed are there. Memang ada di all situ. the facts. Ya, tinggal lagi mekanismenya tidak diperincikan dan saya terima kerana ini adalah satu blueprint. Tidak perlu kita menyatakan secara terperinci berkenaan dengan mekanisme bagaimana strategi-strategi yang telah dinyatakan itu hendak dicapai, dan ia juga bergantung kepada keadaan semasa. The mechanisms need to be adaptive to the scenario, situation. Okey, tinggal lebih kurang 3 minit masa yang diperuntukkan Prof. Apa lagi yang ingin Prof sampaikan di penghujung program Ruang Bicara ini, dan harapan Prof sendiri tentang kertas putih kesihatan yang telah pun diluluskan oleh Parlimen? Ya, saya sebenarnya berasa sangat gembira lah kerana reformasi yang telah diwawarkan daripada 2 dekad lalu itu akhirnya termeterai di dalam satu dokumen yang rasmi, di mana walaupun jika kita bertukar kerajaan, because this is something yang unavoidable disebabkan pilihan raya, sekurang-kurangnya kita sudah ada satu blueprint yang boleh diikuti oleh setiap pemerintah pada masa akan datang. Tapi saya yakin untuk the first stage tu, untuk the first 5 years yang telah dinyatakan tu, insya-Allah boleh dilaksanakan lebih pendek lagi tempohnya daripada yang disarankan. Tapi ada rasa bimbang tak Prof bila kita sebut tentang senario politik semasa? Kita bimbang nanti bila berlaku pertukaran, bukan kita minta ya, tetapi bila sekiranya berlaku pertukaran kerajaan, saya bimbang kertas putih ataupun blueprint ini tidak diikuti dan akan ditinggalkan dengan begitu saja. Ya, saya pun ada sedikit, saya pun ada sikit reservation, kebimbangan di situ. Tetapi saya harap that it can start off sekarang lah. Kita tak perlu tunggu lagi. So whatever things yang whatever the lower hanging fruit, kita kena petik dan buatlah. Kerana banyak sebenarnya inisiatif dah sedia ada. Jadi dengan termeterainya di dalam kertas putih ini dan dipersetujui oleh Parlimen, orang kata gear tu boleh bertukar lah, dengan lebih laju lagi. Dan satu lagi perkara juga lah nak dapatkan pandangan Prof dalam usaha untuk memberi kefahaman kepada rakyat sendiri supaya memberi respon yang positif kepada apa yang ingin dilaksanakan dalam kertas putih ini. Apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sendiri? Kita tahu bahawa everybody in every agency, bila kita bercakap tentang perubahan ni, akan ada resistance. Tapi saya harap semua rakyat akan memahami akan kepentingan reformasi ini kerana ianya adalah untuk anda sendiri. Untuk anda, betul. Yes. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Maznah Dahlwi, kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan walaupun ini pertama kali sebenarnya kita sembang-sembang bersama dengan Prof di Ruang Bicara ini, bagi saya lah, saya harap ini bukan kali pertama dan terakhir Prof ya. Kita akan mungkin akan dapat bersama lagi insya-Allah untuk bercakap banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan reformasi sistem kesihatan di negara kita ini, kerana ianya merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya. Dan saya petik daripada apa yang Prof sebut, rakyat juga harus menerima dan juga memberi reaksi yang positif ke arah apa yang dibentangkan dalam kertas putih kesihatan ini, kerana akhirnya yang akan menikmati faedahnya ialah kita, rakyat jelata, rakyat Malaysia Madani ini. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.